Buletin Didik 25 Januari bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Seramai 10 pelajar cemerlang menerima beasiswa berjumlah RM500,000 yang disumbangkan oleh syarikat korporat Kerajaan Negeri Terengganu. Penerima beasiswa terbabit merupakan pelajar daripada keluarga B40 turut menzahirkan rasa syukur kerana dapat meringankan beban keluarga sebelum menyambung pengajian ke peringkat sarjana muda di universiti tempatan. Program beasiswa yang dikenali sebagai Young Talent Scholarship Program diuruskan oleh Yayasan Terengganu. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, sumbangan beasiswa dari syarikat korporat atas tujuan kebajikan dan pendidikan akan mendapat pengecualian cukai. Kita berjaya mengumpulkan sebanyak RM500,000 sumbangan daripada GSC di bawah Kerajaan Negeri sebagai permulaan untuk bagi tahun 2022 itu ya. Dan mereka ini daripada bidang-bidang, 7 bidang yang telah kita kenal pasti di peringkat TI yang menjadi keperluan kepada syarikat-syarikat GSC juga dan juga kerajaan negeri di masa akan datang ni. Dan saya sebut tadi juga untuk tahun 2023 ni pun kita akan meneruskan dengan jumlah yang sama RM500,000. Cuma saya buat seruan barulah kepada semua GSC lain dan juga orang perseorangan serta syarikat lain yang beroperasi di negeri Terengganu, banyak di oil and gas dan sebagainya yang boleh menyumbang dengan cara mereka jumlah yang masing-masing mampu. InsyaAllah kita boleh berurusan dengan lembaga hasil supaya dapat pemotongan cukai. Setiap pelajar menerima jumlah beasiswa berbeza nilainya mengikut bidang pengajian yang dipilih. Sebagai langkah permulaan, penajian beasiswa akan dibuka kepada pelajar cemerlang lepasan program persediaan iaitu asasi, matrikulasi dan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM. Alhamdulillah, perasaan saya semestinya gembira dan teruja juga untuk ini memang harapan saya, impian saya untuk melanjutkan pengajian tanpa dengan beasiswa lah, dengan pembiayaan daripada mana-mana pihak tanpa untuk mengurangkan beban ibadah saya. Macam teruja. Terlebih sekali beasiswa ni macam untuk pertama kali, generasi pertama. Jadi saya macam generasi pertama untuk beasiswa ni. Jadi macam terlebih teruja lah untuk membawa nama beasiswa itu sendiri. Mungkin lepas ni pelajar, bekas pelajar beasiswa ini berjaya begini-begini. Itulah harapan saya. Perasaan tu memang first tu memang rasa duk sangka lah sebab ramai sangat calon-calon yang berpotensi yang terduga ambil ujian, tapi alhamdulillah rezeki tu milik saya dan saya tersenarai dalam 10 orang tu, rasa bersyukur sangat-sangatlah. Eka kalau tengok hari ni ada salah satunya calon STPM yang dapat beasiswa kan. So untuk lepas ni pengajian seterusnya ke mana? Saya melanjutkan pelajaran di Universiti Utara Malaysia dalam bidang sains pengurusan perniagaan tani. Sebelum ini, Kerajaan Negeri melalui Yayasan Terengganu telah memperkenalkan beasiswa skim pelajar cemerlang SPC peringkat ijazah pertama di dalam dan di luar negara. Seramai 708 pelajar telah mendapat manfaat di bawah skim ini dengan anggaran kos RM18 juta. Guru Kolej Vokasional Keningau Sabah mengharumkan nama negara selepas meraih hadiah pertama melalui Festival Seni Antarabangsa dalam talian Art Marathon in Greece. Nura Zila Othman, guru bahasa Inggeris, meraih anugerah itu melalui puisi bertajuk Dunia Semakin Tenat. Melalui Festival Anjuran Monolith Festival pada 20 Januari lalu itu, Nurazila mendeklamasi sajak dalam bahasa Melayu dan diterjemahkan kepada bahasa Inggeris. Puisi hasil karya Nurazila itu merumuskan bahana persengketaan dan pergaduhan yang semakin kerap dalam kalangan masyarakat yang rakus dengan harta dan pangkat sehingga mengabaikan nilai-nilai murni. Penulis memberi amaran bahawa sikap sebegini boleh menyebabkan manusia alpa dengan tanggungjawab mereka dalam memastikan keamanan sejagat. Kejayaan Nurazila itu turut membanggakan pihak sekolah. Secara tidak langsung, kejayaan itu dapat menggalakkan lebih ramai guru untuk lebih aktif dalam penghasilan karya penulisan dan seni yang boleh membantu mereka menjadi lebih kreatif. Nurazila adalah seorang pencinta dan penggiat seni, pernah merangkul beberapa anugerah berprestij seperti Simon Greenall Award pada tahun 2021 dan E.L. Tons Innovation Awards pada tahun 2022. Tanpa bertanya, empunya diri.
Kementerian Pendidikan KPM menegaskan tiada isu diskriminasi terhadap pelajar dalam program Bengkel Persediaan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM anjuran sebuah sekolah di Johor Bahru baru-baru ini. Jelas KPM dalam kenyataannya, bengkel tersebut dilaksana dan diasingkan mengikut siri untuk mengelakkan gangguan terhadap calon yang sedang membuat persiapan bagi menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Pada 19 dan 20 Januari lalu, bengkel persediaan SPM untuk calon dilaksanakan, dahulu membabitkan 30 calon yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan sejarah serta melibatkan calon gagal lulus dalam beberapa mata pelajaran lain. KPM dimaklumkan bahawa bengkel susulan yang sama bagi calon lain juga telah dirancang untuk dilaksanakan pada 26 dan 27 Januari ini di hotel sama. Bengkel itu, jelas KPM, diadakan atas inisiatif Pejabat Pendidikan Daerah PPD Johor Bahru dengan kerjasama antara Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berkenaan, kumpulan sokongan Ibu Bapa KSIB serta penglibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq siang tadi menerima kunjungan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar tiba di Kementerian Pendidikan sekitar jam 8 pagi. Pertemuan secara santai ini adalah untuk berbincang serta bertukar pandangan mengenai pelbagai perkara. Kedua-dua pihak membincangkan isu semasa yang berkait rapat antara kedua-dua kementerian serta isu-isu yang menjadi keutamaan rakyat ketika ini. Fadlina dalam hantarannya di Facebook memaklumkan beliau berterima kasih kepada Kementerian Sumber Manusia dan yakin hasil perbincangan ini akan dapat melonjakkan lagi kerjasama antara kementerian terlibat. Bersua kembali, Jabatan Pendidikan Negeri Perak tidak menerima sebarang aduan berkaitan pengagihan bantuan awal persekolahan yang mula disalurkan bermula 16 Januari lalu. Menurut Pengurusi Jawatankuasa Belia Sukan Pengajian Tinggi dan Pendidikan Negeri Perak, Khairuddin Abu Hanifah, lebih separuh daripada 1,098 buah sekolah di negeri itu telah pun mengagihkan wang bantuan kepada ibu bapa ataupun penjaga masing-masing. Daripada jumlah tersebut, kesemua 81 buah sekolah di daerah Batang Padang telah pun menyalurkan BAP manakala daerah-daerah lain masih dalam proses menyelesaikannya. Sekarang ni saya tidak boleh menerima sebarang aduan daripada penjaga di ibu bapa berkaitan dengan bantuan awal sekolah ini. Maknanya dari segi itu saya buat kesimpulan bahawa proses penyerahan itu berjalan mengikut prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pihak kementerian dan juga jabatan. Tambah Khairuddin, sebanyak 613 buah sekolah telah mengagihkan wang BAP sebelum cuti perayaan Tahun Baru Cina dan selebihnya akan dilakukan secara berperingkat oleh pihak sekolah. Beliau memberitahu pihak media selepas menyerahkan bantuan katil kepada pesakit strok di Kampung Parit 8 dekat Parit semalam. Sekolah-sekolah yang masih belum mengagihkan BAP dinasihatkan untuk mematuhi SOP tertentu khususnya berkaitan prosedur pengeluaran wang di bank. Tegas beliau, pihak sekolah hendaklah mempunyai pengiring dan memaklumkan kepada pihak polis untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Majlis perjumpaan semula 60 bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Felda Jelai di Gemas Tampin menampilkan kelahinan apabila mereka yang kini berusia 40 tahun masing-masing tampil mengenakan pakaian seragam sekolah. Usaha menjejak bekas pelajar untuk menyertai majlis yang diadakan di Dewan Sekolah berkenaan baru-baru ini dibuat melalui laman Facebook. Wakil Almenai Nur Farahida Aliasak, 40 tahun berkata beliau sebenarnya sudah lama berhasrat untuk berkumpul dengan rakan-rakan sekolah bagi menjalin semula hubungan sesama mereka yang lama terpisah. Dengan bantuan seorang lagi rakan wanita, mereka menghebahkan mengenai cadangan mengadakan perjumpaan itu di Facebook pada November tahun lalu dan ia mula tular dalam kalangan pelajar lepasan tahun 2000. Mereka tidak menyangka tema baju sekolah yang dicadangkan disambut baik oleh bekas pelajar meskipun kebanyakannya terpaksa membeli baharu. Ujarnya, majlis itu membawa makna yang besar untuk bekas-bekas pelajar SMK Felda Jelai yang hadir.
Dengan pakaian seragam sekolah yang dipakai, ia mengembalikan memori pahit manis ketika belajar dulu. Tambahnya lagi, perjumpaan ini diharap dapat menjadi titik permulaan untuk mereka berhubung semula dan ruang untuk bertukar-tukar pendapatan pada masa akan datang. Malah mereka merancang menjadikan majlis ini acara tahunan selain mengumpul dana untuk disumbangkan kepada pihak sekolah. Kementerian Kesihatan KKM menerusi kenyataannya memaklumkan aktiviti mempromosi pengiklanan dan penjualan rokok elektronik yang menyerupai permainan kanak-kanak atau Tiger Pot yang semakin berleluasa amat membimbangkan. Produk terbabit direka sehingga menarik perhatian kanak-kanak dan remaja untuk menggunakannya. Menterinya, Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan sebarang produk atau barangan menggunakan cecair bernikotin, penjualannya adalah dikawal di bawah Akta Racun 1952. Justru tegasnya, pengedaran dan pembekalan sebarang persediaan mengandungi nikotin memerlukan pendaftaran dan kelulusan sebagai ubat daripada pihak berkuasa kawalan dada di bawah peruntukan Peraturan-Peraturan Kawalan Dada dan Kosmetik 1984, Akta Jualan Dada 1952. Peruntukan itu dimasukkan di bawah RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok yang lebih bertujuan mengawal selia penghasilan produk berkenaan yang dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada sidang Parlimen Ogos tahun lalu, namun pelaksanaan terhadapnya masih lagi tertangguh hingga kini. Tambahnya, pihaknya perlu bekerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi bagi menyelesaikan isu yang membahayakan kesihatan generasi muda. Beliau mengulas hasil laporan eksklusif Buletin TV 9 semalam yang mendedahkan penjualan Tiger Pot menyerupai permainan kanak-kanak mengundang kebimbangan ibu bapa. Sementara itu, Setiausaha Agung Majlis Kawalan Tembakau Malaysia MCTC, Muhammad Syahani Abdullah tidak menolak kemungkinan rekaan peranti web yang menyerupai imej kartun serta mempunyai warna menyerlah adalah untuk memperluas sasaran pasaran mereka. Mereka juga perlu mendapatkan pelanggan baru. Maka kanak-kanak ataupun golongan muda adalah sasaran penting. Mereka orang tua ni memang semakin kurang merokok. Dan memang orang yang dah tua, dah meninggal akan kurangkan bilangan mereka yang merokok. Maka mereka perlu sasarkan kanak-kanak sebagai satu sumber pasaran yang penting. So maka diwujudkan pelbagai cara untuk pasarkan produk ini. Lebih membimbangkan, ia mampu mengaburi mata ibu bapa dengan reka bentuknya itu. Siapa sangka produk yang dilihat seperti alat permainan ini adalah rokok elektronik yang dilarang dijual kepada individu di bawah usia 18 tahun. Amat jelas, memang ini sasarkan pada kanak-kanak. Kalau kanak-kanak main dengan alat ini, orang yang tak sedar tidak akan syakwasangka tentang alat ini. Mereka kata, oh ini mainan saja, budak main dengan mainan. So, inilah helah pihak industri mewujudkan produk-produk berbentuk mainan untuk memudahkan golongan kanak-kanak dan muda menggunakan produk ini. Tegasnya lagi, berbeza di negara maju, sebarang amalan pasaran yang menyasarkan kanak-kanak akan dikenakan tindakan tegas serta-merta. Bagi pakar perubatan kesihatan awam, perkara seperti ini perlu dipandang serius kerana ia mendedahkan kanak-kanak dan remaja kepada nikotin yang digunakan dalam kebanyakan cecair vape. Itu sebab ia mendatangkan bahaya dan kepada kanak-kanak. Kalau mereka menjadi penagih daripada awal, akan ada satu masa nikotin ini yang meletakkan mereka supaya mereka tidak merasa stres ataupun melegakan sikit minda mereka dan sebagainya. Apabila ia tidak cukup, apa yang kita takut dan kita betul-betul merasakan bahaya. Kedua-duanya senada berpendapat amat penting menerusi kuatkuasa rang undang-undang kawalan tembakau dan merokok serta generasi penamat demi melindungi generasi muda daripada terjebak dengan tabiat merokok selain mengurangkan kematian akibat penyakit berkait rokok.
Persoal kembali, Tan Sri Michelle Yeoh sekali lagi mencuri tumpuan apabila menerima pencalonan Oscar pertamanya. Selepas meraih trofi anugerah Golden Globe, beliau tercalon dalam kategori pelakon wanita terbaik untuk lakonannya dalam filem drama komedi Everything Everywhere All at Once. Pencapaian itu turut menyaksikan beliau sebagai pelakon wanita Asia pertama dicalonkan untuk anugerah berkenaan. Pengumuman dibuat semalam di Teater Samuel Goldwyn di Beverly Hills, California. Dalam siaran langsung dikendalikan pelakon Riz Ahmed dan Alison Williams. Turut bersaing dengan Yeoh yang sebelum ini memegang watak Aung San Suu Kyi dalam filem biopik The Lady ialah Kate Blanchett bagi filem Tar, Andrea Riseborough Two Leslie, Michelle Williams The Fabelmans dan Anna de Armas Blonde. Filem Everything Everywhere All at Once arahan Dan Kwan serta Daniel Sennett turut menerima beberapa pencalonan pada anugerah akademi ke-95 termasuk filem terbaik. Acara berprestij itu dijadualkan berlangsung di Dolby Theatre, Los Angeles pada 12 Mac depan. Pereka fashion berpengkalan dari Delhi, Rahul Misra muncul pereka fashion India pertama mengadakan pertunjukan fashion di Minggu Haute Couture di Paris. Memilih tema kosmos, pelbagai fashion pakaian tradisional India yang telah dimodernkan diperagakan. Menurut Rahul, kosmos meliputi hampir setiap perkara. Setiap pakaian dipamerkan dijahit dengan tangan di beberapa buah kampung di India. Tambah Rahul, beliau berbuat begitu kerana mahu menghargai kemampuan warga India dalam bidang kerja tangan. Pelakon Ashley Park antara individu popular yang hadir menyaksikan peragaan itu. Sebelum ini, Rahul pernah mencuri tumpuan apabila muncul pereka fashion pertama dari India memenangi anugerah Woolmark Prize di Minggu Fashion Milan pada Februari 2014. Anugerah turut membabitkan wang tunai $100,000 Australia dan antara pereka fashion lain yang pernah memenanginya termasuklah Karl Lagerfeld, Giorgio Armani dan Yves Saint Laurent. Video beberapa ekor anjing menaiki bas di Alaska, Amerika Syarikat tular dengan lebih 50 juta tontonan di TikTok. Di sebaliknya adalah usaha sepasang suami isteri yang menjalankan perniagaan menjaga anjing. Leo dan Mo Thompson mengambil kira-kira 12 ekor anjing jagaan mereka dengan menaiki bas 3 kali sehari. Mereka mula merakam gelagat haiwan itu ketika bersiar-siar, menunggu dan menaiki bas dan ia pantas menarik perhatian ramai. Mereka memiliki lebih 237,000 pengikut di Instagram dan lebih 1 juta lagi di TikTok yang gemar menonton telatah comel haiwan berkenaan. Okey, kedudukan bersedia penjaga gol. Step pertama adalah penjaga gol perlu berdiri menggunakan kedua belah kaki selebar bahu dan kedudukan lutut dibengkokkan sedikit, pinggan juga dibengkokkan sedikit. Kedudukan bahagian upper body, kedua belah tangan perlu diangkat melebihi paras dada dan bahu. Tangan hendaklah melebihi ketinggian pinggan, bertujuan untuk bergerak sama ada ke atas dan ke bawah semasa proses melakukan menyelamatkan bola. Dan kayu dipegang secara mendatar atau menegak dan dicondongkan di hadapan supaya jika bola terkena ia tidak membias ataupun terpesong masuk ke dalam gol. Sukan, pemain badminton negara meneruskan cabaran antarabangsa pada saingan Masters Indonesia yang bermula hari ini. Permulaan baik buat gandengan Aaron Chia, So Wo-yik dan perseorangan Eng Ziyong apabila mara ke pusingan kedua. Pada aksi pusingan pertama di Istora Senayan, Eng Ziyong berdepan pemain berpengalaman Denmark Hans Christian Vittinges. Nyata Vittinges tidak sehebat dulu. Pada usia 37 tahun, dia terpaksa akur ketangkasan Ziyong. Ziyong cuma memerlukan 36 minit untuk mencatat kemenangan 21-7, 21-14. Pada pusingan kedua esok, Ziyong akan menentang pilihan ketujuh dari India, Lakshya Sen.
Sementara itu, peluang buat gandengan Aaron Chia So Woo-yik menebus kekalahan pada aksi final terbuka India kepada pasangan China Liang Wei-king Wang Cheng. Mereka dijadual menentang Wei-king dan Wang Cheng pada pusingan kedua esok. Aaron dan Woo-yik menepati ramalan mudah melepasi pusingan pertama menewaskan satu lagi beregu negara Bun Zin Yuan Wong Tianchi. Hanya 30 minit diperlukan untuk mereka untuk menang 21-14, 21-19. Kegiatan berbasikal dua roda tanpa kayu push bike kian popular dalam kalangan kanak-kanak sebagai medan mendekatkan diri kepada aktiviti sukan. Apa yang pasti, ia amat berbeza dengan permainan basikal lajak yang mengundang kepada aksi berbahaya. Sukan push bike hanya dimainkan di litar yang bersesuaian dan berpakaian keselamatan lengkap serta dipantau rapi tenaga pengajar. Pelbagai manfaat diperoleh semasa menjalankan sukan push bike, antaranya mampu menguatkan daya tahan otot dan mengekalkan kecerdasan si cilik. Kanak-kanak yang menyertainya bermula seawal usia 2 tahun dan sukan push bike bukan saja dijadikan sebagai aktiviti riadah, malah mempunyai kejohanan perlumbaan bagi meningkatkan lagi semangat kesukanan dalam kalangan kanak-kanak. Sukan ini juga dinaungi beberapa persatuan, antaranya KL Rocket Push Bike. Di usia 2 tahun ke 6 tahun adalah lebih penting kita meningkatkan kebolehan fizikal diorang. Melatih diorang punya sistem rotor semua macam itu supaya bersedia untuk sukan seterusnya seperti bola sepak, renang, squash ataupun BMX. Lokasi yang popular bagi aktiviti berbasikal dua roda tanpa kayu push bike ini antaranya di Padang Dataran Ceti Kelang. Ia digunakan sebagai trek aktiviti latihan tidak rasmi bagi mempopularkan sukan ini. Pertunjukan cahaya dan bunga api menjelang sambutan Festival Musim Bunga di China mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.